Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak buat murtabak bermula daripada inti lagi. So, hari ini saya nak perkenalkan bahan-bahannya. Tapi sebelum tu korang perlulah sediakan dulu roti canai. Okey, boleh tengok video dekat corner ni ataupun di hujung video nanti. Baik, pertama sekali bahan-bahan yang kita perlukan adalah kentang. Okey, saya gunakan 2 biji kentang yang dipotong dadu. Okey, 2 biji kentang besar yang dipotong dadu. Okey, potong halus-halus supaya ia mudah nanti nak lembut. Dan kemudian yang ni saya gunakan 3 biji bawang besar yang saiz sederhana. Kalau korang ada bawang besar yang besar, saiz tu boleh buat 2 saja ataupun lebih lah mengikut korang punya cita rasa. Okey. Okey, seterusnya kita gunakan 5 sudu besar serbuk kari daging ayam. Okey, serbuk kari ni lah yang orang cakap apa, rasa utama je sebenarnya. Dan saya gunakan 400 gram daging ayam kisar daripada jenama Ramli. Okay, 400 gram. Dan gula secukup rasa. Okay, garam secukup rasa dan juga Ajinomoto secukup rasa. Okay. Seterusnya untuk akhir nanti bila dah sudah semua bahan-bahan tu siap, saya akan campurkan dalam 5 biji telur dahulu. Dan akan bertambahlah ikut pada kesesuaian. Dan minyak masak. Okey, ada yang missing dekat sini iaitu sedikit air. Okey, saya nak clearkan dulu meja dan kemudian kita sedia untuk memasak inti murtabak. Baik, sekarang dah siap. Pertama sekali nyalakan api. Okey, sesudahnya api dinyalakan, pertama sekali kita tuang dulu minyak secukup-cukupnya. Okey, agak-agak dulu lebih kurang. Sebab saya guna periuk. Korang boleh gunakan kuali dan sebagainya, tak ada masalah. Saya gunakan periuk untuk memudahkan saya lah. Okey, sudah tu tumis dahulu bawang putih sehingga naik bau. Okey, tumiskan elok-elok. Okey, bila dia dah mendidih tu, bau dah naik, bau harum bawang putih tu dah naik. Okey, seterusnya kita akan masukkan bawang besar yang dah dipotong dadu tadi. Okey, masukkan ke semuanya dan goreng sehingga orang kata naik bau dan sedikit lembut lah. Okay, boleh tengok nampak dia punya tekstur tu dah sedikit lembut tu. Kita akan sentiasa kacau-kacaukan sehingga lembut. Baru kita masuk bahannya yang seterusnya. Okey, dah sudah, saya masukkan dahulu kentang. Okey, waktu fasar ini kentang ni saya potong halus-halus, tapi kalau untuk memudahkan lah sebenarnya, untuk memudahkan dia lembut. Dan kentang mengambil masa yang agak lama untuk lembut. Jadi pada fasar ini atas orang kata optional masing-masing, korang boleh taruh juga sedikit air. Okey, taruh sedikit air. Okay, tuangkan sedikit air bagi membantu supaya kentang tu lembut. Tapi kat sini saya tak letak lah. Saya cuma letak sedikit ekstra minyak saja untuk bagi dia lembut. Okey, boleh tuang sedikit air dan tutup dahulu dan sebagainya. Pastikan masa masak ni api kecil. Okey, api kena kecil. Sebab dia perlukan masa yang agak lama untuk lembut. Okey. Dah sudah, kita jangan lupa sentiasa kacau-kacaukan. Okey. Ini saya waktu fasar ni bolehlah sedikit. Okey, saya tuangkan sedikit separuh sudu besar garam. Okey. Tuangkan sedikit separuh sudu besar garam dan tuang juga separuh sudu besar gula. Dan seterusnya saya tuangkan juga sedikit Ajinomoto. Okey, banyak tu je lebih kurang untuk penambah perisa. Yang ni optional lah. Kalau korang tak nak taruh pun tak ada masalah. Okey, no problem. Dan kacau, sentiasa kacaukan dan make sure api kecil, jangan guna api besar supaya tidak hangus di bahagian bawah. Kalau guna kuali lebih mudah, tapi disebabkan saya guna kuali untuk masak nanti. Dan tuangkan serbuk kari. Tuangkan serbuk kari ke semuanya sekali, tetapi sedikit demi sedikit. Ataupun lagi senang kalau ni boleh bancuh dulu sedikit dengan air supaya dia cair dan barulah tuang ke dalam. Itu pun boleh juga, tak ada masalah. Tidak ada satu cara yang orang cakap one style fits all. Okey, boleh.
Bila dah serbuk kari tu dah rata dan sebagainya, bolehlah letakkan ayam. Letakkan ayam. Ayam kisar ni letakkan sedikit demi sedikit dan gaul sehingga sebati. Bestnya bila kita buat sendiri ni, kan? Bestnya bila kita buat sendiri ni, kita boleh kontrol berapa banyak kita nak. Biasanya kalau kita beli dekat luar, memang kadang-kadang kata murtabak ayam, daging lah, apa semua, kita tak rasa pun kat mana ayam ni kan. In this case, saya letak semua sekali 400 gram. Memang rasa dia punya ayam semua. Okay. Memang rasa dia punya ayam, rasa dia punya kata crispiness kentang tu. Saya buat style ni dia tak berapa kentang tu tak berapa lembut. Okay, tapi just nice, sedap-sedap makan. Okay. So bila tuang tu semua, okay, boleh taruh sedikit minyak, okay, dan tambahkan sedikit air untuk melembutkan. Dan gaullah secara perlahan-lahan. Lebih kurang setengah jam juga tempoh saya ambil masa untuk masak inti ni, sehinggalah kentang tu lembut. Boleh gunakan sudu untuk potong, untuk cek sama ada kentang tu dah lembut atau tak. Okay. Yang ni style dia agak kering sebab saya nak cuba buat murtabak ala murtabak raja. Okey, dah sudah. Okey, bila dah okey, boleh cek dulu. Okey, macam tu caranya. Cek, okey, saya tengok pun dah agak lembut, maknanya dah okey. Kita alihkan tepi, kemas meja dan sebagainya. Okey, sekarang ni saya nak pecahkan telur pula. Okey, saya first ni saya gunakan 5 biji telur dahulu dan dia akan bertambah mengikut masa ke masa lah sebab mengikut jumlah murtabak yang nak dibuat. Okey, pertama ni 5 biji dulu, tapi total tak silap saya gunakan lebih kurang 10 biji untuk masak keseluruhan inti dan juga 9 biji murtabak bersaiz standard lah. Okay, kacau dulu telur sehingga sebati dan bolehlah tuangkan inti murtabak ke dalam telur mengikut kesesuaian. Okay, dah tuang kat dalam dan kita kacau-kacaukan sehingga larutan kesemuanya sempurna lah. Macam tu cara dia, senang saja. Alright, so dah dapat macam tu, apa lagi, gaul-gaul lah. Gaul-gaulkan sehingga sebati. Yes. Okey, dah sudah kan? Dah sudah, boleh letak tepi. Faham? Saya sediakan satu dulang. Okey, saya tak tebar kali ni, saya cuma hand stretch sahaja sebabkan tak sempat nak sediakan meja tu, nak wrapkan dengan plastik kan. Jadi saya gunakan dulang untuk hand stretch sahaja. Okey, yang ni video ni saya tak cepatkan untuk bahagian ni supaya korang boleh tengok bagaimana saya buat. Okey, saya guna hand stretch biasa saja. Okey, dan ratakan guna tangan. Sangat mudah. Kaedah ni sangat mudah. Walaupun dia perlahan tetapi dia sangat mudah untuk orang yang tak berpengalaman tebar roti ke whatever. Still boleh buat homemade roti canai ataupun murtabak di rumah dengan cara yang sangat-sangat simple macam ni. Hand stretch. Nampak tu. Saya gunakan telapak tangan yang dah disapu minyak dan kita hand stretch, boleh pusing-pusingkan dulang. Okey, sehinggalah dia kembang. Okey, untuk murtabak tak perlu terlalu nipis. Cukup bagi dia supaya apa, sebab ada dua kaedah yang saya akan tunjukkan dalam video ni, iaitu kaedah pasar malam dan juga kaedah murtabak raja. Okey. Untuk yang bahagian pertama ni saya gunakan kaedah pasar malam, iaitu meletakkan inti yang masih lagi belum masak, lipat dan kemudian barulah digoreng. Okey. Ini cara dia lah. Maknanya tak perlu terlalu nipis. Ini pun sebenarnya dah nipis dah ni kan. Okey, tapi orang cakap apa, masih boleh lah, no problem. Okey. Okey, dah sudah. Okey, boleh nyalakan api. Okey, nyalakan api secukupnya. Dan in this case saya gunakan api yang sederhana, tak terlalu kuat supaya tidak hangus. Dan saya letakkan lebih kurang 5 sudu. Okey, 5 sudu besar untuk menghasilkan satu murtabak bersaiz standard, iaitu saiz pasar malam. Kalau korang nak buat besar lagi, boleh letak terpulang. Nama pun homemade, jadi ikut cita rasa masing-masing lah. Okay. Cara lipat dia, perlu lipat daripada sisi dahulu
Saya lipat daripada kanan, kemudian lipat daripada kiri, kemudian lipat di bahagian atas, dan last sekali baru lipat di bahagian bawah. So, okey, waktu ni dia nampak kecil, no problem, masa goreng nanti dia akan besar. Okey, angkat dengan cepat dan berhati-hati, balance betul-betul supaya berat dia center, dan letak dengan cepat. Okey, taruh minyak sedikit. Okay, letak minyak sedikit masa nak goreng ni dan okey lah. Balik-balikkan. Okey, ini style pasar malam, iaitu dia letak inti semasa inti basah belum masak. So dah siap hasil dia. Macam tu. Boleh balik-balikkan. Okey. Nampak tak senang je kan? Tak payah nak tebah. Okey, seterusnya ini adalah kaedah mutabak raja, iaitu goreng dahulu inti sebahagian. Saya letak lebih kurang 4 sudu. Sebab yang ini saya nak letak cheese di tengah-tengah dia. Ini korang boleh eksperimen lah. Kalau tak letak cheese pun tak ada masalah. Yang ini saya saja-saja nak letak cheese. Anak-anak nak makan, dia nak ada cheese sikit baru sedap kan. So letak dalam 4 sudu, goreng dahulu. Selepas roti canai tu dah dilenyekkan. Okay, saya cepatkan sedikit video ni. Okay, balik-balikkan dahulu inti. Tapi terus terang saya cakap, kaedah ni lebih sedap. Okay, inti tu lebih, orang kata, berperisa dan lebih sedap lah. Sebab dah masak inti dahulu kan. Kemudian baru balut. Okay. Bila dah siap, dah masak dua-dua side. Okay. Saya potongkan sedikit square. Ini optional lah. Okay, ini saya potong sebab nak bentukkan, nak ikut bentuk mutabak tu lah. Tapi ini bukan benda yang korang perlu buat pun. Saja-saja je. Okay. Saya buat petak macam ni. Okay. Dah sudah. Bolehlah letakkan di tengah-tengah kepingan roti canai tadi yang dah di stretch kan. Kemudian saya buat lagi satu lapisan. Saya letak lebih kurang 3 ke 4 sudu lagi. Yang ni lapisan yang topping di atas. Yang saya letak tadi, saya akan letakkan keju. Okay. Saya letakkan keju. Yang lebih-lebih tu saya campurkan sekali lah. Saya campurkan sekali. Right. So senang kan? Tak susah sangat sebenarnya nak buat mutabak. Dan terus terang rasa ni sangat sedap. Saya pertama kali buat dan rasa dia memang sedap untuk resepi ni. Sangat sedap. Okay, dia punya crispiness of the kentang tu masih terpelihara. Saya tak suka sangat yang kentang yang terlalu hancur. Okay. Yang dia punya rasa rempah kari tu pun memang menyengat. Tapi budak-budak pun boleh makan. Maknanya penuh rich in taste lah. Rasa dia memang sedap lah. Okay. So bolehlah saya guna cheese grater ni. Saya guna grater. Letakkan cheddar cheese. Sebenarnya kalau yang nak stretchy lagi boleh guna mozzarella cheese lah. Tapi yang ni saya ada yang ni je kat rumah kebetulan. Itu memang beli sebenarnya nak buat burger bakar, nak buat macam-macam lah cheese ni. So saya gunakan hand grater ni. Letakkan di tengah-tengah. Dan ambil yang lapisan kedua. Jadi diletakkan di bahagian atas. Sebenarnya hancur pun tak kisah. Goreng-goreng pecah macam ni no problem. Sebab nanti kita akan wrap dengan roti canai tu kan. Dia punya kulit roti canai tu. So no problem. Okay, dah sudah, pindahkan. Okay, letak di atas. Secara tak langsung cheese tu pun akan cair sekali. Dan dia akan memberi aroma keju yang sangat menyelerakan. Okay, yang ini sebenarnya waktu ni saya buat masa hari pertama puasa. Okay, saya buat hari pertama puasa dan baru minggu kedua ni baru sempat nak edit video ni dan postkan di YouTube lah. Okay. So mungkin sempat lagi korang nak buat untuk minggu seterusnya sebab puasa pun panjang lagi kan. Inilah dia. Okey, teruskan goreng sehingga semuanya siap. Tada, ini yang dia hasil mutabak yang saya berjaya buat dan rasa dia memang sedap. Kalau tengok inti di tengah pun tebal dan menyelerakan. Okey, saya ucapkan selamat mencuba. Semoga berjaya. Jangan lupa subscribe channel ini dan komen sekiranya perlu ataupun sekiranya ada pengalaman, boleh kongsikan juga kepada yang lain. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye.